Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat, khususnya hidayah dan taufik. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita sentiasalah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sidang penonton yang dimuliakan, kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian terhadap kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang dimuatkan di dalam karya beliau Al-Hikam. Dan kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini, yang ingin disempurnakan huraiannya, ialah kalam hikmat yang ke-176 di mana Syekh Ibn Atta' berkata, "Waman ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'ah." Iaitu sesiapa yang cinta kepada Allah tidak akan mengutamakan sesuatu yang lain darinya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini menyatakan, baik, sebab hakikat dari semua panca indera, yakni nak dijelaskan tentang panca indera yang dikurniakan Allah kepada manusia ini, iaitu penglihatan, pendengaran, perasaan dan sebagainya. Perasaan itu semua bukan semata-mata kerana adanya mata, telinga, lidah atau hidung. Jadi nak dinyatakan kepada kita bahawa panca indera kita ini yang Allah telah kurniakan kepada kita sehingga dapat melihat, dapat mendengar, dapat merasa dan sebagainya tu. Jadi panca indera ini bukanlah disebabkan kerana adanya alat atau anggota yang dikurniakan kepada kita, itu adalah alatnya saja. Inilah Syekh cuba nak menjelaskan kepada kita tentang hakikat panca indera yang ada pada kita ni. Sebab kita hari ini kalau kita tidak mendalami dan memperincikan persoalan ini, sehingga ada di antara kita ni menyamakan antara penglihatan dengan mata. Jadi seolahnya yang melihat tu adalah mata. Ini pandangan yang agak keliru dari segi tidak terperinci lah. Apa yang sepatutnya kita fahami seperti apa yang ingin dijelaskan di sini ialah panca indera kita ni, mata kita, telinga kita tu alat untuk fungsi kepada panca indera tu. Bukan dengan mata itu saja. Jadi kita kena faham baik-baiklah. Tetapi semua memerlukan nur ilahi. Yang berfungsi semua ini kerana adanya nur ilahi. Bahasa kita kurnia Allah lah. Kurnia Allah yang langsung dari Allah, yang datang terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurniannya. Jadi yang sehingga dengan kurnian Allah Ta'ala itulah sehingga panca indera kita ni dapat berfungsi dengan
anggota-anggota atau alatan-alatan itu. Baik, sehingga terangnya mata, tanpa terangnya benda yang akan dilihat, tidak memungkinkan terlihat benda itu. Baik, kalau mata kita terang, tapi benda yang akan dilihat itu tidak terang. Itu tidak dapat dilihat juga. Nak khabarnya bahawa atas mata-mata dengan mata itu tidak cukup untuk melihat. Pertama sekali, di sebalik mata kita tu, yang sebenarnya yang melihat tu sebenarnya ruh kita tu. Dengan perantaraan mata. Jadi mata ni alat dia. Hak sebenarnya melihat adalah ruh kita tu. Sebab itu orang yang mati, iaitu dalam bila sebut mati ni tahulah, takrifan mudah bagi mati ni terpisahnya ruh dari jasad dalam suatu bentuk perpisahan. Tapi masih ada hubungan dalam bentuk-bentuk tertentu. Tapi pada dasarnya dikatakan sudah terpisah dari jasad lah. Sehingga disebut sebagai kematian tu. Maka anggota-anggota yang tetap sedia ada pada anggota kita ni sudah tidak berfungsi. Sebab apa? Sebab yang menjadikan semua ini berfungsi ruh itu. Dengan peralatan kepada dengan apa ni, melalui alat mata kita tu. Jadi anggota-anggota kita tu alat untuk fungsi ruh itu. Jadi kalau kita dapat ada mata, kemudian ada ruh yang dapat melihat, tapi benda yang kita nak lihat itu pula tak ada cahaya, gelap, tak nampak juga. Jadi serba-serbi kita memerlukan kepada nur ilahi. Bahasa mudah, nur ilahi ni kurniaan Allah lah. Mata kita ada ruh yang berfungsi. Kemudian mata kita pula tidak ada cacatnya. Tidak ada cacat. Alat tu pula alat yang molek lah. Maksudnya tidak ada cacatnya. Kemudian ruh kita masih ada. Peralatan untuk panca indera itu pun berfungsi dengan baik. Kemudian benda yang kita nak lihat tu ada cahaya yang menerangi, dapatlah melihat. Jadi semuanya bergantung kepada kurnia Allah. Ruh kita dapat berfungsi kurnia Allah. Mata kita itu dapat berfungsi sebagai alat dengan kurnia Allah. Kemudian benda yang kita nak tengok tu pula dengan cahaya yang menerangi dia, cahaya tu kurnia Allah. Maka dari kedua-duanya, tanpa memerlukan nur ilahi, maka dari kedua-duanya tetap memerlukan nur ilahi. Mata kita perlukan nur ilahi, iaitu roh kita tu, yang dikurniakan Allah. Kemudian benda yang kita nak tengok tu pula perlukan cahayanya. Yang langsung untuk panca indera dalam mencapai sesuatu apapun. Pokok pakal, apa-apa yang berlaku pada kita ni, kita tetap memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bergantung ke dia lah. Tetap perlu kepada kurnianya. Maka, dengan pandangan orang sedemikian, yakni orang arif dengan pandangan orang sedemikian, ataupun dengan pandangan sedemikian, yakni berasaskan ini, orang arif selalu melihat pada Allah. Selalu melihat Allah pada tiap apa sahaja yang dipandangnya. Ini bahasa ahli tasawuf. Kadang-kadang bahasa-bahasa gini yang perlu kita perinci. Bahasa-bahasa gini, kalau kita tak ada asas yang baik dalam pengajian ni, boleh membawa kepada tafsiran yang salah, boleh bawa kepada kesesatan. Satu. Yang kedua, bahasa-bahasa seperti ini jugalah yang digunakan oleh orang-orang yang memusuhi tasawuf, tidak menyenangi tasawuf, ataupun apa sajalah yang dia pandang negatif pada tasawuf. Ayat-ayat beginilah yang dijadikan sebagai asas untuk menyatakan sesatnya ajaran tasawuf. Ini dua hal lah. Orang yang mengaji itu sendiri, kalau tak ada asas, tidak faham molek, dia boleh terbabah. Orang yang menegatifkan tasawuf pun menjadikan ayat-ayat semacam ini jugalah sebagai benda untuk menghentam dan melabelkan tasawuf dengan label-label yang tidak baik. Tapi padahal sebenarnya ayat-ayat seperti ini sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya saduran daripada Al-Quran dan hadis. Dan juga waliknya diterjemuh daripada kalam-kalam Arab. Cuma kita kena faham baik-baiklah. Jadi bila dikatakan di sini,
bahawa berdasarkan kepada pandangan ini, maka orang arif selalu melihat Allah pada tiap apa? Melihat pada Allah, yang melihat Allah lah senang. Pada tiap apa saja yang dipandangnya, apa saja yang dia tengok, dia akan melihat Allah. Jadi apa artinya? Sedangkan kita belajar ilmu usuluddin, Allah Ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu. Nak tengok ke mana hakikat dia. Jadi di sinilah tempat yang perlu kita fahami. Antara bahasa usuluddin, bahasa sorohah usuluddin dengan bahasa kinayah, bahasa majaz tasawuf ni. Inilah antara tepatnya juga kenapa berlaku salah faham orang bila membaca kitab-kitab tasawuf yang agak tinggi sikit. Ini kitab sederhana lah, kitab ikam ni. Dalam tu ada belaka. Seperti yang sudah diberikan dulu lah. Tapi ada kitab-kitab yang memang khusus membahaskan hal-hal kerohanian yang agak khusus, yang agak detail, yang agak mendalam, yang agak terperinci, yang agak halus bahasanya tu. Ada kitab khas untuk tu. Ini kadang-kadang berlaku salah faham kerana sebab-sebab macam ni tak dapat nak beza mana bahagian mu'taqadat, yakni i'tiqad yang mana penjelasan tentang dia tu agak sorohah, agak direct, jelas. Dengan ayat-ayat yang disebut sebagai mazaqat ataupun ruhaniyat istilahnya. Ayat-ayat yang membicarakan tentang zauq ataupun pengalaman rohani, pengalaman kerohanian yang dilalui oleh seseorang tu. Tidak dapat nak beza. Ini timbul kekeliruan sini. Maka di sini contohnya. Kalau kita tengok ayat ini, melihat Allah pada tiap sesuatu yang dipandangnya, kalau kita jadikan ayat seperti ini sebagai ayat usuluddin, maka akan berlaku kesesatan lah di sini. Seolahnya kau baca direct dan dengan kacamata usuluddin, dengan ayat yang sorohah macam ni, dengan ayat yang langsung direct macam ni, seolahnya melihat mana-mana ada Allah. Seolahnya Allah tu, kita tengok ke mana-mana pun, kita akan tengok Allah. Dengan erti, apa yang kita tengok tu adalah Allah. Yang ni, apa yang kita tengok keliling kita ni, makhluk ni, Allah belaka ni. Akan jadi gitulah. Tapi tidak seperti itu yang dikehendaki. Tapi nak kabarnya, kalau kita baca ayat tadi tu, dengan sudut pandang ilmu usuluddin, yang ayatnya sorohah, direct tu, ayat panggil ayat betul-betul ni, ayat yang jelas ni, dia akan jadi macam tu. Tapi jelaslah ini kitab tasawuf, maka ayat seperti ini perlu ditafsir. Sebab apa perlu ditafsir? Memang gaya bahasa macam tu. Gaya bahasa dia. Sebab apa saya kata gaya bahasa macam tu? Sebab ayat seperti ini ada dalam Al-Quran. Apa yang disebut ni adalah merupakan cedakan dari Al-Quran. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di sana kamu mendapati Allah. Mendapati Allah. Jadi saya tak nak tafsirlah tentang istilah wajhullah tu, tapi bahasa mudahnya, kemana saja menghadap, kamu akan mendapati Allah. Itu sebenarnya ayat-ayat ni ada sadurang daripada ayat tu. Jadi kita kena faham, moleklah masuk dia tu. Kerana apa? Kerana memang ayatnya macam tu. Jadi yang dimaksudkan dengan orang-orang arif ni, melihat sesuatu, dia tidak melihat sesuatu, melainkan dia melihat Allah, yang ni dia melihat kenyataan sifat-sifatnya, cerminan yang menunjukkan dan memahamkan tentang sifat-sifat ketuhanannya. Itu maksudnya. Tengok makhluk. Maka makhluk itu sendiri jadi cermin yang mencerminkan kepada pencipta. Tapi kita tengok makhluk, kita tak tengok dari sudut tu. Kita tengok dari sudut makhluk tu menawang atau tidak, menarik atau kita tidak, menguntungkan kita atau tidak. Itu pandangan dunia kita. Jadi hak itu kita pandang. Molek ke, uduh ke, comel ke, kita tengok kau tu. Itu pandangan duniawi kita. Berharga ke tidak, itu pandangan kita. Jadi itu yang kita tengok hari ni. Mahal ke murah benda ni. Comel tak comel orang ni. Kita tengok. Itu pandangan duniawi kita. Tapi orang arif ni, pandangan makrifat, makhluk mesti ada khalik dia. Rupa dia comel, dia lihat cerminan kepada Allah Al-Musawwir yang memberi rupa. Orang ni rupa gini, orang ni rupa gini, benda ni rupa gini. Cerminan kepada Allah Al-Musawwir. Tengok pula rezeki, orang ni dapat rezeki cara ni, dapat rezeki cara ni, orang ni boleh banyak rezeki. Cerminan kepada Allah Ar-Razzaq. Urusan dia belaka. Dia yang menentukan rezeki gitu gini. Orang ni boleh banyak rezeki, cara gitu, cara ni, macam-macam. Kehidupan dan kematian, ada orang umur panjang, ada orang umur pendek, ada orang beratus tahun umur dia, ada orang umur tak dah berapa lama, habis umur meninggal, dan macam-macam. Itu cerminan kepada Allah Al-Muhyi, yang maha menghidupkan atas urusan dia belaka.
Kadang-kadang mati dengan sebab tu, mati sebab ni. Kadang tak ada sebab apa satu pun. Kena molek tidur habis gitu je. Setengah tu kadang-kadang takkan nak ubat. Umur panjang. Sampai dengan diberikan umur yang panjang. Tapi tak mati-mati sekarang. Ada juga macam tu. Jadi ini cerminan. Semuanya cerminan kepada makna-makna ketuhanan yang memahamkan kita tentang ketuhanan Allah. Memahamkan kita tentang makna ketuhanan. Ataupun bahasa yang kita mudah kita pakai, memahamkan kita tentang sifat-sifat Allah. Nama-nama dia, sifat-sifat dia. Itu bahasa mudah. Itu masuk konsep cerminan. Jadi dia melihat sesuatu, tidak melihat sesuatu kecuali dia pandang Allah padanya. Itu maksudnya. Melihat cerminan yang mencerminkan kepada makna-makna ketuhanan Allah. Yang memahamkan dia tentang rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Sebab apa saya guna istilah rahsia? Sebab benda ni hanya dapat dilihat oleh orang tertentu. Orang yang tidak beriman tak nampak benda ni. Jadi rahsia ni nisbah kepada ada orang yang tak tahu benda ni. Pada orang tak tahu jadi rahsia ke dia lah. Orang yang tidak beriman kepada Allah tak nampak benda ni. Dia nampak kaka ni lah. Nampak benda-benda alam nyata ni, alam maya ni. Dengan batu, dengan pokok, dengan orang binatang, dia nampak tu je lah. Itu orang tidak beriman. Dia nampak aspek zahir itu semata-mata. Jadi hakikat di sebaliknya tu, makna-makna ketuhanan tu tak nampak pada dia. Jadi rahsia ke dia. Jadi orang yang dapat ada iman, dapat memahami perkara ni, dapat menghayatinya, dia dapat rahsia ni. Apa yang orang lain tak dapat. Itu salah satu daripada makna rahsia. Rahsia dengan erti benda tu, bukan semua orang nampak. Bukan semua orang tahu. Jadi yang dapat tahu tu, dia dapat rahsia tu. Ataupun dari aspek mata kasar tak nampak benda tu. Dengan mata kasar kita ni. Kita akan nampak kulit lah. Kulit alam nyata ni, alam maya ni. Tapi makna-makna dan rahsia-rahsia ketuhanan di sebaliknya tak nampak dengan mata kasar ni. Nampak dengan mata hati kita tu. Mata iman. Mata basirah orang panggil. Itu dia. Jadi sebenarnya basirah ni setiap orang yang beriman tu dia ada basirah. Cuma basirah tu nisbah kepada lapu lah. Ada terang, ada malak, ada loleh, sekali timbul, sekali tergelang. Tapi basirah tetap ada kalau dia ada iman. Cuma orang yang dikatakan basirah sungguh ni, cahayanya terang sungguh. Sehingga nampak belaka. Tu orang panggil basirah sungguh. Tapi orang yang malak macam kita nampak lebih kurang tu, sudah ada makna basirahnya tu. Mata hati dia tu. Cuma mata hati sekadar tu je lah. Tidak melihat sesuatu, selalu melihat Allah pada setiap sesuatu. Itu maksudnya. Melihat Allah. Yang setelah melihatnya, yakni melihat kenyataan, penzahiran, cerminan atau tajalli, semua makna perkataan-perkataan tu lebih kurang belaka. Setelah melihatnya, yakni cerminan ketuhanan tadi tu, kenyataan dari ketuhanan itu, fana dengan Allah. Yakni orang yang kuat pandangan dia tu, asyik pandangan dia tu sehingga dia dapat mengecapi rahsia-rahsia ketuhanan ni dan jadi asyik dengan pandangan tu, akhir kali kadang-kadang dia galik dengan pandangan tu. Itu panggil fana, melupakan dia orang lain. Bila Allah Ta'ala buka mata hati dia, mata faham, yakin itu tentang segala apa yang berlaku ini dengan kudrat Allah, dengan gerak dari Allah, sehingga dia melihat segala-galanya, gerak manusia, gerak binatang, gerak pokok-pokok, daun jatuh selah, semuanya itu pandangan batinnya melihat kepada gerak daripada Allah. Dengan erti di sebalik semua itu adalah terkait dengan kudrat dan iradatnya. Dia pandang dengan mata hati, dia nampak situ dengan zauq, dengan rasa. Beza tasawuf dengan usuluddin situ je. Dari segi kita pandang dengan pandangan faham tu usuluddin. Boleh faham dia tu kalau mengaji usuluddin. Mengaji dalam sikit lah. Kalau mengaji At-Tahara tak nampak lah. Umum je lah. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tapi pasang tadarat ni kadang-kadang tak apa nak nampak. Tapi tasawuf, dia melihat semua itu bukan sahaja dengan pandangan fahamnya, tapi disertai dengan hadir hatinya, zauqnya, rasanya. Itu je beza dia. Jadi yang pandangan tasawuf tadi dinamakan ma'rifat, pandangan usuluddin dinamakan tasdik.
ataupun i'tiqad, dinamakan i'tiqad. Sehingga fana. Fana ni dia galik. Oleh kerana Allah Ta'ala memperlihatkan tentang rahsia ketuhanan dia tu jeliga molek sehingga menimbulkan rasa yang asyik dan sebagainya itu, akhir sekali dia lupa Allah lain. Lupa tu panggil fana. Melupakan dia dari yang lain. Macam kita tengok orang main wayang kulit lah. Kita ni kalau orang yang tak ada pandangan yang mendalam tu, kita akan tengok kulit tu lah. Rotan tu. Tengok cerita lah. Ataupun tengok wayang gambar lah. Jadi wayang gambar kadang-kadang buat filem sedih. Kita duduk menangis. Buat filem kelakar, ya duduk bangor, duduk suka. Sebab apa? Kerana kita tengok sedap cerita tu, mempengaruhi perasaan kita. Tapi kita tengok kulit tu. Tapi orang arif ni, dia tak baca kot tu. Dia baca minda director dia tu. Minda orang yang buat filem tu. Tok dalang dia tu. Jadi kalau kita galik dengan cerita-cerita dia tu, kita galik dengan hal-hal, kalau kita dengan ke dunia hari ni, cerita apa yang berlaku kehidupan kita, galik dengan benda tu, kita macam asyik dengan benda tu lah. Tapi yang dimaksudkan dengan fana ni, iaitu orang yang hatinya asyik dengan yang di sebalik semua tu. Kalau kita tengok filem, tengok gambar, wayang gambar kok, kita membaca minda tok dalang dia tu, Allah cerdik, pandai, dia buat cerita Allah menyedarkan hati kita lah. Kita faham, kita fikir pemikiran dia tu yang membuka faham kita, sedar hati kita, menyedihkan kita, mengembirakan kita. Allah kata pandai sungguh tok dalang ni. Dia galik dengan minda tok dalang tu. Jadi orang arif pun seperti itu juga. Jadi dia galik dengan minda tok dalang tu, kadang-kadang dia asyik galik. Bila dia asyik, mungkin cerita tu sedap doa lalu ke, mengasyikkan ke, galik. Itu dalam istilah tasawuf panggil fana. Cuma bandingannya sekarang ni melihat kepada kenyataan alam. Maka di sebalik kenyataan alam ni ada yang mengatur dia. Dia macam wayang kulit kok. Ada yang mengatur semua tu. Jadi orang arif ni dibukakan Allah mata hati melihat kepada aturan tu, yang mengatur tu. Lalu oleh kerana mungkin aturan alam ni penuh dengan keindahan, penuh dengan rahsia, dia galik situ. Galik, asyik dengan benda tu. Itu dipanggil fana. Dan lupa yang ni gaib dari segala sesuatu selain Allah. Jadi kerana hatinya memandang dengan kefahaman yang mendalam, yang halus, yang penuh dengan zauq, sehingga dia galik dan asyik dengan pandangan tu, yang melupakan dia kepada sesuatu yang lain. Jadi melupakan. Jadi istilah fana. Jadi bahasa kasar kok, istilah-istilah yang dipakai dalam tasawuf ni, fana, baqa itu merujuk kepada pengalaman kerohanian orang dalam hubungan ingatan dia. Pandangan hati dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatan hatinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kedalaman dia, kehalusan dia, kekuatan pandangan hati tu. Di situlah timbulnya istilah fana dan sebagainya. Dan inilah kekunci tasawuf. Sebab tu kalau kita nak belajar tasawuf, ada orang kata tasawuf ni kan ulama ahli tasawuf. Dan macam-macam lagi lah. Ini cerita lama dah sebenarnya. Dia berulang. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu tu kami akan ulangi di kalangan manusia. Berlalu cerita lama akan datang timbul semula. Dia musing sama. Musing. Macam roda lah. Putaran. Balik. Cerita lama timbul semula. Sebab tu sejarah ni perlu kita ambil iktibar. Kerana apa? Kerana apa yang sudah berlaku tu kemungkinan akan berlaku lagi. Dan galiknya akan berlaku lagi. Kerana putaran hidup. Jadi kisah kata setengah orang, ada setengah orang, dia kata apa? Dia kata tasawuf ni, sebab kita ngaji kitab tasawuf ni, ulama-ulama menjelaskan. Itu ulasan ulama tu adalah mereka ambil ilmu tu dari Quran dan hadis, mereka sadurkan. Mengulah. Kata orang, kau satang kau, dia dah ambil dakwah hari buahnya dah. Yang ambil satang tu pergi makan kita, ambil satang. Wak pengak satang pergi makan kita. Supaya apa? Yang ambil ni, kerja. Nak ambil kerja bukan mudah tu. Jadi kita ambil rekah lah. Kita nak pergi panahnya sendiri, nak pergi khabatnya sendiri, lepas tu nak pergi kuku, nak perah lagi, tu kita dah orok. Jadi orang lain buat kerja tu, alim ulama yang buat kerja ni, kita ambil mudah. Itu bahasa kita hari ni. Tapi kita hari ni timbul pula satu pemikiran. Kita memandang seolahnya ulama-ulama dulu tak tahu kala.
Seolahnya belajar kitab-kitab ulama ni macam bukan belajar Quran dan hadis. Seolahnya itu. Hari ni mari fikiran macam ni. Dan kita tak rasa pelik lah. Kerana Nabi sudah memberi isyarat-isyarat dalam beberapa riwayat tentang kejadian-kejadian ni. Kejadian pemikiran-pemikiran seperti ini ni. Orang-orang terkemudian ni mudah menyalahkan orang terdahulu tu. Ada isyarat-isyarat dia tu. Bayangan-bayangan yang sudah digambarkan oleh Nabi SAW. Pattern-pattern ni macam ada. Tapi saya melihat punca pokok pakar mari sikap macam ni adalah kerana tidak adanya adab dalam belajar ilmu. Yang kedua, tidak adanya tasawuf sehingga rasa tahu sikit rasa tahu serba-serbi. Kau mulalah tengok orang lain serba tak betul. Mulalah tengok orang lain serba salah. Ni. Puncanya saya nampak punca benda-benda macam ni punca dari dalam. Dari dalam kita sendiri. Sikap kita, kita berasa kita alim. Lepas tu pandang rendah ke orang, rasa orang lain, kita je betul, orang lain serba-serbi tak betul. Ini punca nyakit-nyakit ni dah menyebabkan kita timbul sikap-sikap tadi tu. Sikap-sikap, kalau sama-sama kita boleh tahan lagi. Ni ulama'-ulama' besar yang sudah diiktiraf, yang sudah diperakukan oleh umat tentang kelebihan dia, bukan saja kealiman dia, tapi tentang kesolehan dia, sirah hidup dia tu. Sudah diperakui daripada awal sampai di hujung hayat dia tu, orang perakui tentang kealiman dia, tentang keislaman dia, tentang keimanan dia, tentang kesolehan dia, ketakwaan dia, tentang khidmah ibadah dia, orang aku. Sebagai manusia salah silap tu dia nak lari. Waktu dia nak lari. Memanglah kemungkinan tu ada pada setiap orang termasuk kita juga. Tapi nak kabarnya kalau adalah bahagian silap, biar jelas lah silap tu. Biar betul-betul jelas. Kalau kita nak kata benda tu silap pun, biar jelas. Jelas terang, sini silap. Tak ada lagi nak tahu lah. Hak masalah sekarang, pada pandangan kita, benda tu silap. Pada pandangan orang yang lebih alim, dia tahu huraian dia, benda tu tak silap. Kita ni, dengan ilmu setapang ni, kita ukur benda tu silap. Agak mulalah. Itu menyakit kita hari ni. Menyakit kita, mula menyalahkan ulama' tu, menyalahkan ulama' ni. Salah menurut kacamata kita setapang ni. Jadi yang alim, yang ulama' yang alim tu, pada mereka ni ada penjelasan dan huraian dia yang kita tak tahu. Ni timbul penyakit hari ni. Jadi itu maksud istilah. Jadi lupa kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asyik dia memandang kepada Allah. Baik. Kemudian cinta yang tidak ada taranya kepada Allah. Kesang daripada tu dia akan membuahkan mahabbah. Kasih, cenderung hati, terikat hati, terpaut hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tasawuf. Dan cara untuk mencapai benda tu panggil tarekat. Itu sebenarnya tarekat. Belajarlah tarekat mana-mana pun, itulah laluan kasar dia. Cara nak menerik hati ke hadirat Allah. Cara nak memandu hati, kaedah-kaedah nak memandu hati supaya cenderung dan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dan faham tentang Allah sehingga kita menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya menurut qada dan menurut kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu tarekat. Tapi kalau ada orang mengaji tarekat dengan pattern ni, tak tahulah tarekat apa yang mengaji kat tu. Tak tahulah hari ni macam-macam nama tarekat timbul. Nama kadang-kadang bukan tarekat pun. Tuang dia tak nama tarekat ataupun kita melabelkan sebagai tarekat. Macam-macam ada juga. Tapi kalau nak tahu tarekat tak tarekat, tengok perjalanannya mana. Tengok silsilahnya mana. Guru-gurunya macam mana. Kemudian ajarannya apa. Amalannya apa. Semua itu perlu dinilai dengan neraca syarak. Neraca syarak dengan nilaian-nilaian yang perlu cermat dalam menilai lah. Kadang-kadang macam tadilah. Kita menilai dengan ilmu setapang kita ni. Kalau kita kata, mulalah kata benda tu tak betul. Padahal alim ulama' yang menjelaskan ada huraian dan penjelasannya yang boleh dipertanggungjawabkan. Yang boleh dipertimbangkan benda-benda macam ni. Biasalah dalam dunia keislaman, dalam dunia keilmuan hari ni tak nak lagi pro dan kontra. Ada ikhtilaf tu dah nak elok dah. Dah boleh nak elok benda tu. Cuma ikhtilaf tu
apa yang diikhtilafkan tu ada masing-masing mempunyai sudut pandang, sandaran, ada hujah dia, ada huraian dia yang duduk dalam ruang lingkup yang masih boleh dipertimbangkan untuk diterima. Orang tak mau terima itu cerita lain. Tapi dia ada asas yang kuat untuk diterima pakai menurut kaedah yang diperakukan ulama'. Banyaklah kaedah-kaedahnya. Ulama' telah menentukan kaedah-kaedah memahami nas tu. Kita mengajilah ilmu tu. Kalau fiqh ada kaedah-kaedah dia, usul dia tu. Tasawuf pun seperti juga, tafsir pun seperti juga. Ada kaedah-kaedah untuk menilai sesuatu perkara tu boleh diterima atau tidak. Ini ulama'-ulama' sudah mengatur kaedah-kaedah ni. Jadi setengah kita kadang-kadang tak macam mana. Kak mulalah ukur sesuatu ikut akalan sendiri. Kak mulalah tidak kena. Hak ni tak kena, hak ni tak kena. Kita ukur akal kita buat ni. Akalan kita ni. Padahal aturan manhaj-manhaj yang sudah diatur oleh alim ulama yang menjadi itu untuk menilai sesuatu itu sudah mereka jelaskan dalam kitab-kitab mereka tu. Dijelaskan oleh ulama-ulama kita tu. Jadi demikianlah. Kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-176. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-177. Iaitu kata Syekh Ibn Atta', innama hajabal haqa anka syiddatu qurbihi minka. Sesungguhnya yang menghijab engkau dari melihat Allah itu kerana sangat dekatnya Allah kepadamu. Guana pula dah ni. Yang menghalang kita daripada melihat Allah Ta'ala ni disebabkan kerana terlalu dekat. Baik. Kita ni sebagai manusia ni analogi je ni, kiasan. Untuk memahamkan kita tentang kalam hikmat ni. Manusia ni dia ada hak dia untuk melihat. Kalau sesuatu berada pada haknya tu, dapatlah dia melihat. Tapi kalau duduk pada kedudukan yang salah, tak dapat dilihat. Salah satu daripada had ukuran ni, kalau benda jauh dah lalu, tak nampak. Tapi bukan benda tu saja kita tak nampak. Bukan benda yang jauh saja tak nampak. Ada sejenis lagi yang tak nampak ni, benda dekat dah lalu. Dekat dah lalu, tak nampak juga. Kita ambil satu benda. Tok jauh, tok sebatu. Memang tak nampak. Macam ambil benda tu, tok tepek dengan mata kita. Tak nampak juga. Allah Ta'ala jadikan analogi mudah macam tu lah. Jadi hak benda tak nampak ni, sama ada terlalu jauh atau terlalu dekat. Maka dalam bab makrifat, analogi ni dipakai. Iaitu, kita tak dapat melihat kebenaran Allah ni, antara sebabnya kerana terlalu jauh. Sebab apa terlalu jauh? Kerana jahil. Tak ada ilmu. Tak tahu. Maka tak dapatlah melihat kebenaran Allah. Itu tak dapat kerana jauh. Kejahilan kita tu. Tapi ada juga kikih tertentu tak nampak kerana terlalu dekat. Dekat dah lalu. Jadi tak nampak juga. Dalam bab makrifat ni berlaku ni. Kalau bagi orang jahil tidak mengenal Allah kerana dia memang jauh dari Allah. Tak dapat mengenal kebenaran Allah. Tapi rupa-rupanya orang alim pun ada juga tak nampak. Jadi tak nampak orang alim ni tak nampak mana? Kerana terlalu dekat. Sebab apa jadi gitu? Dia ada nyakit lain. Nyakit orang jahil kerana kejahilannya. Tapi nyakit orang alim kerana kesombongan dan ta'asubnya. Ada nyakit ni, nyakit sombong, nyakit ta'asub. Ini juga menjadikan orang alim banyak buta tak dapat melihat kebenaran. Tak nampak sekarang. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu Nabi menyebut dalam riwayat, ada riwayat menyebut man izdada ilman walam yazdad man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sesiapa yang bertambah ilmu, kau banyak. Mengaji kitab kau banyak. Kau alim. Bukan saja kitab kau banyak. Keluasan ilmu tu, pelbagai disiplin ilmu kau mengaji. Tapi walam yazdad hudan. Tak bertambah hudan. Petunjuk tak bertambah.
keyakinan terhadap Allah jadi kau dorongan untuk beribadah jadi kau berat. Sifat-sifat buruk dalam hati kau tumbuh. Pandang rendah kau orang, kau menjadi-jadi. Mudah menyalahkan itu, menyalahkan ini itu, semakin ketara. Itu tanda. Bertambah ilmu tapi tak bertambah petunjuk. Tak ada. Semakin keliru, semakin sombong, semakin itu, semakin ini. Sifat-sifat buruk mula tumbuh dalam hati ni, timbul hasad, timbul itu, timbul ini dalam hati. Tapi ilmu kau banyak. Semakin alim. Ini. Man yazdada ilman walam yazdan hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia bertambah ilmu tapi tak bertambah petunjuk. Boleh berlaku macam ni. Jadi inilah yang dikatakan tak nampak kerana dekat itu. Bukan kerana jahil. Kalau tak nampak kerana jahil tu memang dia jauh. Tak ada ilmu. Memang tak nampak tu galik standard lah. Tak nampak kerana kedudukan jauh tu standard tu orang ramai. Orang kebanyakan orang. Tapi rupa-rupanya hak dekat ni juga dia tak nampak. Kenapa? Kerana tadilah. Kerana terlalu dekat. Jadi tak nampak juga. Kerana terlalu dekat jadi tak nampak juga kadang-kadang. Baik, contoh mudah. Hak jadi tak nampak ni. Contoh mudah. Sudah saya cerita dan ada kisah-kisah disebut dalam kitab alim ulama, kitab tasawuf tentang suatu peristiwa yang berlaku antara Sultan Mahmud Al-Ghaznawi. Ghaznawi ni kalau dulu, sekarang ni Afghanistan lah. Dulu antara pusat kerajaan Islam satu ketika dulu. Kerajaan Ghaznawi ni. Sultan Mahmud Ghaznawi ni, dia pernah ziarah seorang alim ulama, ahli sufi namanya Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani, sekitar tu jugalah. Jadi sudah terkenal di kalangan orang ramai ni, Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani ni pewaris kerohanian Syekh Abu Yazid Bustami. Padahal dua orang ni dah hidup semasa. Zaman lain-lain. Tak dang dari segi ukuran umur ni tak dang. Zaman lain. Tapi sudah dikenali bahawa dia mewarisi keilmuan Syekh Abu Yazid. Jadi warna ni. Jadi Syekh Abu Hasan Kharqani ni bila Sultan Mahmud Ghaznawi datang jumpa dia ni, dia kata, dia pun ceritalah tentang perkara sebut tentang perkara tadi. Cuma dia kata, boleh tak tolong beritahu kepada aku antara ajaran-ajaran yang diajar oleh Syekh Abu Yazid ni. Itu cerita aku. Apa ajaran dia? Antara ajaran-ajaran dia. Baik, kata Abu Hasan Al-Kharqani, man ra'ani ihtada. Abul Hasan menceritakan, menukilkan kalam Syekh Abu Yazid ni. Man ra'ani ihtada. Sesiapa yang tengok kat aku, dia akan dapat petunjuk. Kata-kata ini tidak difahami dengan baik oleh Sultan Mahmud Ghaznawi. Lalu dia menegatifkan Syekh Abu Yazid dengan kata-kata ni. Dia kata, aling guana gini. Ni cepat. Cepat dah lalu. Tak tanya molek. Tak perinci molek. Dengar je. KO selalu. Jadi kata Sultan Mahmud Ghaznawi, macam mana seorang yang alim macam Syekh Abu Yazid ni. Sebab Syekh Abu Yazid ni terkenal sebagai seorang yang bukan saja seorang wali, seorang sufi, tapi dia juga seorang ulama. Yang terkenal dengan kuat penjagaan syariat dia ni. Penjagaan syarak dia ni. Sehingga diceritakan pernah satu ketika dia nak ziarah seseorang yang dimasyhurkan sebagai wali ni. Bila dia pergi, tiba-tiba kebetulan jadi molek depan dia tu, orang ni meludah ke arah kiblat. Hukum dari segi fiqh ni makruh. Tidaklah dosa, makruh meludah ke arah kiblat ni. Tapi kebetulan Syekh Abu Yazid nak pergi jumpa orang ni, tengok dia buat depan mata dia. Tak jadi pergi dah sekarang. Dia balik dah sekarang. Tak jadi temu. Ni nak khabar Syekh Abu Yazid. Jadi Sultan Mahmud Ghaznawi dia kata, macam mana seorang yang alim, seorang yang kuat penjagaan agamanya, syariatnya, tentang tasawuf sufinya, awali kewaliannya tu, tiba-tiba boleh cakap gini. Dia bantah, dia nak terima kata-kata ni. Tapi Syekh Abu Hasan Kharqani menjelaskan. Dia pun menjelaskan. Alasan yang diberikan oleh Syekh Mahmud Ghaznawi, dia kata apa?
Dia kata macam mana si Abu Yazid boleh kata gini? Lebih hebat sangat ke dia ni? Sehingga dia kata dia buat bandingan guna. Buat bandingan dia kata Abu Jahal, Abu Lahab tu hari-hari tengok Nabi ni. Hari-hari duk tengok Nabi. Tak berimang pun tak dapat hidayah. Ni Abu Yazid tengok mu dapat hidayah. Lebih mu daripada Nabi. Ia faham kot tu. Ia faham kot tu. Rupanya. Jadi buat bandingan situ. Abu Yazid pun jadi ada benda yang dia tak nampak pada pandangan tak nampak. Ni istilah nampak ni. Istilah tak nampak bukan tak tahu, tak nampak. Kalau tak tahu tu bukan ulama. Tahulah tapi tak nampak. Tak takat atau orang. Tak takat istilah orang Terengganu panggil. Tak takat. Jadi Syekh Abu Hasan Kharqani pun cerita. Dia kata sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab ni tak tengok Nabi. Dia tak tengok Nabi. Pada hari dekat. Tak nampak kena sebab dekat. Tak nampak ni. Anak kau bos, tak nampak sebab dekat ni. Kalau tak nampak jauh tu, itu fenomena normal je. Itu main standard ni. Dekat sebab dekat. Tak nampak. Hari-hari ni, hari-hari tengok ni. Tak nampak. Tapi kata Abu Yazid, Abu Hasan Kharqani dalam menjelaskan kata-kata Syekh Abu Yazid tu, dia tak nampak. Abu Jahal, Abu Lahab ni tak tengok Nabi, tak nampak Nabi. Dia hanya tengok seorang manusia. Seorang manusia yang namanya Muhammad Ibnu Abdullah. Hak tu dia tengok. Hak tu dia nampak. Dia tak nampak Rasulullah. Dia tak nampak Nabiullah. Dia hanya nampak seorang manusia. Bila tengok seorang manusia, sama macam dia jugalah. Sama macam Abu Jahal juga. Sama macam Abu Lahab juga. Dari sudut aspek kemanusiaannya. Bahkan kata Abu Jahal, Abu Lahab ni mungkin lebih lagi. Sebab apa? Sebab dia lebih kaya lagi. Lebih berkuasa lagi. Lebih berjawatan lagi. Berbanding dengan Nabi Muhammad. Dari aspek tu. Aspek kemanusiaan tu. Jadi, dia tak terima kerana Nabi Muhammad. Kerana dia tengok orang macam dia juga. Pergi pasar macam dia. Pergi beli makanan macam dia. Makan macam orang lain. Nikah kahwin macam orang lain. Macam dia juga. Dah apa lebihnya? Tu kata Abu Hasan Kharqani. Dia tak tengok Nabi. Dia tengok orang. Seorang manusia macam dia. Ni tak nampak kerana dekat. Tak nampak kerana dekat. Lalu Abu Hasan Kharqani mendatangkan syahid tasawuf ni. Kena ada syahid dia, dalil. Mana dalil pun kata gini. Cuma masalahnya sekarang yalah, bila kita tidak mengamah, tidak teliti, tak nampak dalil syahid ni. Sebab tu kena belajarlah dengan alim ulama, kena kaji kitab-kitab ulama ni tu. Kata Abu Hasan Al-Kharqani, dia kata syahidnya firman Allah. Iaitu firman Allah, wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Dan engkau wahai Muhammad melihat mereka itu pandang kamu, tengok kelik-kelik kamu. Wa hum la yubsirun. Sebenarnya tak nampak mu. Yang ni dengan erti kamu wahai Muhammad tengok mereka ni, duk tengok kamu dengan mata mereka ni, tapi mata hati mereka tak nampak mu. Mata kasar dia tengok mu sebagai seorang manusia. Tapi mata hati dia tu tak nampakmu sebagai hamba Allah yang dirisalahkan, yang diangkat menjadi Nabi, yang diangkat menjadi Rasul, yang diwahyukan Allah. Orang yang dikasihi Allah tidak nampak bahagian tu. Inilah. Tak nampak kerana dekat ni. Itu masuk dia tasawuf. Maka itu kalau dalam kisah macam ni, maka dalam hal ketuhanan pun macam tu juga. Kadang-kadang disebab tak nampak ni disebabkan kerana terlalu dekat. Orang-orang yang orientalis ni, kita ni, kalau kita tengok makhluk, ada 3 soalan yang mudah dijawab oleh ramai orang. Al-Quran sebut macam mana? Ni bab ketuhanan. Nak khabar dekat tapi tak nampak. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu tercipta begitu saja? Ataupun mereka ini mencipta diri mereka sendiri? Itu pertanyaan. Ini gaya Al-Quran. Tapi kalau kita hari ini ni, dengan gaya moden ini, kita akan senarai soalan tu. Akan ada 3. Am khuliqu min ghairi syai'in. 1. Apakah manusia ini tercipta begitu saja? Yang ni tanpa pencipta? Soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Am humul khaliqun. Ataukah mereka ni mencipta diri mereka sendiri? Maka di sebalik 2 ni ada selagi. Dipahami dari 2 ni.
Iaitu apakah mereka itu diciptakan oleh Allah. 3 je pilihan. Bukan 3 soalan, 3 pilihan. Nombor 1. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah manusia ini tercipta tanpa pencipta? Apakah manusia boleh terima hakikat tu? Dia tercipta begitu saja tak pencipta? Naluri kita akan beri jawapan. Tak payah tanya orang. Ini tak payah masuk universiti. Soalan mudah, soalan naluri ni. Bahawa kita mengakui, kita tak payah nak terima hakikat kita ini tercipta tanpa pencipta. Sebagaimana kita tengok sekitar kita ni, semua benda-benda yang kita tengok ni, tidak ada yang tercipta, yang ada gitu je. Mesti ada yang mencipta, yang membuat dia tu. Itu soalan naluri kita. Jadi, bila ada andaian pertama, apakah manusia ni tercipta tanpa pencipta, tak nak terima kenyataan ni. Nombor 2, apakah kita ni mencipta diri kita sendiri? Ni kau ada masuk akal. Naluri juga jawab. Kita buat diri kita sendiri. Nak buat mana kita tak ada lagi. Lagi teruk soalan kenyataan mudah. Tak boleh nak terima. 2 kali ganda tak boleh nak terima. Maka tidak ada andaian lain, ada 3 andaian je. Nombor 1 tak pakai, nombor 2 tak pakai, nombor 3 tak pakainya. Kita ini diciptakan oleh pencipta. Jadi nak kabarnya, orang dengan akal yang waras, bila buat tengok kepada makhluk ni, dia akan ada 3 kenyataan ni, dia akan dapat menerima kenyataan yang ketiga, bahawa kita ni diciptakan oleh pencipta. Kita tak buat kita diri sendiri, dan tidak tercipta diri sendiri, tak nak terima kenyataan tu. Naluri kita, bahkan musyahadah yang kita tengok kenyataan ni, tak nak terima hakikat tu. Bahawa sesuatu yang kita boleh terima hakikat, kita diciptakan. Maksudnya, tanyalah orang mengaji universiti ke, orang kampung ke, dia akan faham dia dengan mudah. Tapi, dalam masa yang sama, tokoh-tokoh besar, profesor-profesor dari kalangan orang-orang orientalis ni, dari kelompok-kelompok komunis, etis yang tak percaya Tuhan ni, dia tak nak terima kenyataan ni. Tak nampak sekarang ni. Padahal, botok kepala duk mengaji. Botok kepala duk mengaji, duk kaji. Dia tak ada rambut no. Aling nak kabar alingnya. Tapi, jadi etis. Jadi mulhid. Tak percaya ke Tuhan, tak percaya kepada kewujudan pencipta dan sebagainya. Dia tak nak jawab soalan ni lah. Sebab dekat dah lalu, tak nampak sekarang. Ini contoh mudah. Ini kita tengok dari dimensi Usuluddin lah. Dari aspek Usuluddin. Tapi tasawuf pun lebih kurang gini juga. Jadi, Syekh Ibn Athaq Munsif Kalam Hikmat yang ke-177 ni nak khabar kita bahawa sesungguhnya kita ni terhijab dari Allah bukan kerana jauh. Tapi kerana terlalu dekat. Dalam bab ketuhanan ni manusia terhijab bukan kerana jauhnya. Tapi kerana terlalu dekat doa lalu. Sehingga jadi tak nampak kadang-kadang. Itu tasawuf nak ajar kita bahawa konsep tu. Konsep bahawa kena terlalu dekat lah. Sebagaimana satu benda tu duduk depan kita, atas mata kita ni, tapek mata kita jadi tak nampak sekarang. Maka dalam hal ketuhanan, ada orang yang tidak dapat memahami, menerima hakikat ketuhanan ni, tak nampak lah. Kebenaran Tuhan ni sebenarnya disebutkan kerana Tuhan tu jauh. Tapi sebenarnya kerana terlalu dekat. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Athaq yang ke-178. 177 ni dia tidak huraikan panjang. 78 ni ada huraian dia sikit. Innama ihtajaba li syiddati zuhurihi wa khafiya 'anil absari li'izami nurihi. Sesungguhnya terhijabnya Allah dari penglihatanmu. Yani Allah Ta'ala terhijab dari pandangan batin kita tu, dari penglihatan mata hati kita, daripada pandangan iman kita tu, pandangan mata hati kita lah. Terhijab tak nampak je kebenaran Allah. Kerana sangat terangnya. Disebabkan kerana terlalu terang. Terlalu terang ni sebabnya jelas tak lalu. Macam kita cahaya lah. Ni tamsil analogi lain. Tamsilan lain. Analogi ni nak memudahkan faham. Macam kita cahaya. Spotlight tu top-top atas mata kita tu. Lah sekali. Terang. Pina. Tak nampak. Terang tak lalu. Maka dalam hal ketuhanan, Syekh Ibn Athaq nak mengungkapkan kita hakikat bahawa Tuhan tu maha dekat. Sangat jelas kenyataan ketuhanannya. Tapi disebabkan pada kita ni terlalu jelas tak lalu, ada setengah jadi tak nampak.
Kerana terlalu jelas dah. Jadi tak nampak pada setengah orang. Kerana sangat terangnya. Jadi setengah orang musyrikun tu bukan kerana mereka tak nampak benda ni, jelas terang, tapi kerana kesombongan mereka. Kita tengok baca sejarah-sejarah al-musyrikun tu, salah satu sebab mereka ingkar bukan mereka tak nampak. Akal mereka dah nampak, tapi ialah hakikat sebenarnya tak ada hidayah lah, itu bahasa mudahnya. Tapi nak kabarnya sebabnya apa? Antara puncanya kerana kesombongan. Kerana kesombongan, kerana keegoan dan sebagainya, jadi dia menolak kebenaran tu. Jadi itulah yang nak digambarkan oleh Syekh di sini, iaitu ternyata bahawa kenapa Allah Ta'ala tu, kebenaran Allah Ta'ala tu terhijab, terdendeng daripada seseorang kerana terlalu terang doa lalu, jelas doa lalu. Kerana ada orang kadang-kadang tak nampak kerana terlalu jelas. Kalau terlalu sama-sama tak nampak, itu biasalah, standard lah. Tapi ada setengah orang jadi tak nampak kerana terlalu jelas, kerana terlalu terang. Dan sama dari penglihatan, sama-sama tak nampak. Sama dari penglihatan itu kerana besarnya sinar cahaya nur. Yang ni cahaya terlalu terang. Cahayanya itu terlalu terang dan terlalu meluah sehingga tak nampak benda, kata orang. Tak nampak benda. Itu tamsilang, analogi lah. Menyebabkan kita jadi tak nampak. Maka Syekh Ibn Athaq nak cuba nak memahamkan kita bahawa kedudukan kita dengan Allah Ta'ala ni sampai satu tahap dalam bab makrifat, kadang-kadang kita tak nampak kebenaran Allah sebenarnya kerana terlalu terang kenyataan Allah Ta'ala tu. Sehingga menjadi pada setengah orang jadi tak nampak. Pada setengah orang. Alat panca indera manusia sangat terbatas. Panca indera kita ni ada had, ada sepadang. Ada batasan dia. Maka untuk mencapai sesuatu harus tepat pada ukuran yang tertentu. Jadi pandangan kita ni, mata kita ni, dia akan nampak bila kedudukannya betul. Jaraknya betul, kedudukannya betul. Cukup syarat lah. Dan sekiranya persyaratan ni tak cukup, jadi tak nampak. Maka untuk mencapai sesuatu harus tepat pada ukuran yang tertentu. Bila duduk pada ukurannya yang betul, maka nampaklah. Tapi kalau tak duduk pada ukuran yang betul, tak nampak. Ini analogi kepada pandangan mata kita lah. Jika sangat jauh, tidak dapat dicapai. Benda-benda duduk jauh sangat. Kata orang, jauh sayu. Sapak jauh. Tak nampak kok. Maka demikian pula jika sangat dekat. Ni dekat dah lalu tapek dengan mata. Dekat dah lalu. Tidak dapat dicapai juga. Kerana berada pada kedudukan yang salah. Dekat dah lalu tak nampak. Jauh dah lalu pun nampak. Ini kiasan ataupun analogi kepada pandangan mata kasar kita. Demikian pula terangnya sesuatu yang akan dicapai. Tadi dari segi kedudukan, dekat ke jauh. Yang kedua dari segi terang tak terang objek yang kita nak tengok tu, yang akan dicapai, harus dalam ukuran yang memungkinkan. Yang ini perlu kepada cahaya yang cukup baru nampak. Kedudukan, jarak biar betul, cahaya yang cukup, barulah nampak molek benda tu. Itu analogi kepada pandangan yang pandangan mata kita ni. Sehingga gelap tidak dapat dicapai. Kalau cahaya tu kurang dah lalu gelap, tak nampak juga. Demikian pula jika sangat terang ataupun cahaya terang dah lalu macam spotlight tadi tu las sekali pina, tak nampak benda. Sangat terang. Menyilaukan. Juga tidak dapat dilihat. Cahaya malak dah lalu pun tak nampak, terang dah lalu pun tak nampak. Jauh sangat pun tak nampak, dekat sangat pun tak nampak. Jadi kena duduk pada kedudukan yang betul. Kedua sebab ini sebenarnya bukan hijab. Bukan hijab. Jadi dua perkara ini sebenarnya bukan dikira sebagai hijab. Hijab ni dinding. Ni bukan dinding. Kalau istilah hijab ni benda yang menutupi.
Sebab sesuatu itu tidak dapat terhijab oleh zatnya sendiri. Macam mana kita boleh terdendeng dengan diri kita sendiri? Kita tak nampak benda tu. Tu bukan ada benda tukang dendeng. Tapi jarak tak kena. Jauh tak lalu. Atau dekat tak lalu. Ataupun cahaya tak cukup. Jadi bukan isu hijab. Nak khabar. Ni tamsilah. Masih lagi analogi lagi lah. Jadi kita ni, jadi isu sekarang bukan isu hijab. Sebab kalau kata hijab, tak ada benda tukang yang menghalang. Antara kita dengan benda yang kita nak tengok tu. Dan kita tidak akan terhalang dengan diri kita sendiri. Tak akan berlaku, tak akan terima. Kita dapat nak terima konsep kita terhalang, terdendeng dengan sesuatu yang tak ada. Tak nak terima. Ataupun kita terdendeng dengan diri kita sendiri. Tak nak terima konsep. Tetapi yang nyata kini, yang menjadi hijab itu hanya kelemahan alat yang ada pada manusia itu sendiri. Hak sebenarnya kita yang menjadikan dapat lihat ni sebenarnya kelemahan alat ada dengan kita ni. Kekurangan pada kita ni. Ilmu tak ada. Hati kita kelam. Penuh dengan sifat-sifat buruk. Hak tu sebenarnya menjadikan kita tak nampak. Bukan isu ada benda dendeng kita sekadar nampak. Bendanya sangat terang jelas. Tapi kelemahan kita ni. Jadi ibarat tadi, kenapa jarak jauh tak lalu tak nampak, dekat lalu tak nampak, cahaya kurang tak nampak, terang tak nampak, kelemahan kita ni. Kita tak mampu melihat benda jauh tak lalu. Atau dekat tak lalu. Hak benda malak, cahaya malak tak nampak, terang tak nampak, itu kelemahan kita. Maka demikianlah Syekh Ibn Atta' cuba nak mendatangkan analogi ni dalam bab makrifat. Jadi kita ni tak nampak Allah Ta'ala ni sebenarnya, aspek sebenarnya adalah kekurangan kita. Bahagian itulah kena baiki. Sebab apa? Nak kabarnya kalau kita nak baiki satu benda, kena tahu nyakit kat mana. Kalau tak tahu nyakit, kita akan baiki habis masa. Habis masa kita baiki. Jadi kena baiki tepat dia tu. Kena baiki tepat nyakit sebenarnya. Maka kesimpulan mudah dalam bab makrifat ni, menjadikan kita terhalang dari makrifat, kelemahan diri kita sendiri. Aspek itulah yang perlu kita tengok, yang perlu kita baiki. Sikit lagi. Alat yang ada pada manusia itu sendiri. Kata pujangga dalam gubahan syairnya, dengan cahaya dapat menjadi terang semua yang engkau lihat dari bentuk gambar lukisan. Dan dengan nur itu juga adanya benda-benda alam ini tidak dapat diragukan. Jadi oleh kerana masa kita sudah berlalu hutang ni, saya berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.